Seorang bapa warga Amerika bersama istri dan anaknya tiba di Malaysia untuk bercuti. Namun langkah mereka menaiki bas di Kuala Lumpur diiringi degupan jantung yang kencang dan perasaan gelisah. Di dalam gerabak yang sesak itu, anak lelaki mereka yang berkulit hitam tiba-tiba menangis dengan kuat. Sang bapa serta-merta diserang panik, dihantui oleh pandangan orang ramai dan trauma masa lalu yang menyakitkan. Dia cuba sedaya upaya menenangkan anaknya. Namun pada ketika itu sepasang kekasih tempatan menegur mereka. Kata-kata pasangan itu membuatkan keluarga Amerika ini tergamam. Apa sebenarnya yang berlaku? Nama saya Nick, seorang wartawan berusia 30 tahun dari Amerika Syarikat. Saya tinggal bersama istri dan anak lelaki kami yang berusia 3 tahun. Kisah kami bermula di Korea Selatan, tempat saya bertemu jodoh dengan istri saya, dan akhirnya kami berkahwin. Sebagai wartawan yang berpangkalan di Amerika, kerjaya membawa saya mengelilingi dunia. Saya sering keluar negara menjelajah negara-negara seperti Spanyol dan Itali. Mempelajari bahasa dan budaya baharu adalah satu cabaran yang saya nikmati, terutamanya apabila berjaya mengatasi halangan bahasa atau bertemu penduduk tempatan yang baik hati. Itulah sebabnya saya mencintai pekerjaan ini. Namun jujur saya katakan, saya tidak mahu lagi menjejakkan kaki ke Korea Selatan. Di sanalah saya dan istri saya yang merupakan wanita berkulit hitam menghadapi diskriminasi kaum yang sangat teruk. Kali pertama saya ke Korea adalah 5 tahun lalu, dan ia merupakan pengalaman pertama saya di Asia. Walaupun cemas, saya bernasib baik kerana pejabat di sana mempunyai pekerja antarabangsa dan kami berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saya juga sempat belajar bahasa Korea asas. Kerana persekitaran kerja yang majmuk, saya tidak begitu merasakan bahang perkauman pada mulanya. Istri saya dihantar ke sana lebih awal daripada saya, dan di sanalah cinta kami berputik sehingga kami memiliki cahaya mata. Kehidupan kami bahagia, sibuk, tetapi bermakna. Tetapi segala kenangan manis itu hancur pada satu hujung minggu. Kami merancang untuk berkelah di sebuah taman besar yang populer. Berbekalkan makanan dan tikar, kami menaiki bas yang memakan masa 30 menit dari rumah. Bas itu penuh sesak dengan orang ramai yang ingin beriadah. Kerana kami beratur awal, kami bernasib baik mendapat tempat duduk. Saya memangku anak saya dengan penuh keterujaan. Tidak lama kemudian saya perasan sepasang suami istri warga emas berdiri di lorong hadapan merenung kami dengan pandangan yang tajam dan penuh kebencian. Renungan mereka begitu menusuk sehingga saya tertanya-tanya jika kami telah melakukan kesalahan. Suasana di dalam bas agak sunyi, jadi saya dapat mendengar bisikan mereka dengan jelas. Kenapa orang kulit hitam dapat duduk sedangkan kita berdiri? Ini negara Korea, orang Korea patut diutamakan, rungut mereka. Saya terkejut. Tidak pernah saya sangka akan mendengar kata-kata rasis secara langsung di hadapan muka saya. Istri saya turut mendengarnya dan menundukkan wajahnya dalam kesedihan. Saya berasa sangat tidak selesa memikirkan bahawa mungkin semua orang di sekeliling kami berfikiran sama. Keadaan menjadi lebih buruk apabila anak saya mula merengek kerana suasana yang panas dan sesak. Saya sangat takut dia akan menangis kuat dan mengundang lebih banyak kecaman. Macam mana mak bapak dia ajar budak menangis macam ni? Biasalah, sebab mak bapak dia orang hitam, kata pasangan tua itu lagi. Kami cuba sedaya upaya memujuk anak kami sehingga dia akhirnya tertidur. Namun sebelum turun, pasangan itu sempat berkata, "Lega rasanya turun cepat naik bas dengan orang hitam adalah nasib paling malang." Pengalaman itu meninggalkan parut yang mendalam. Mereka mungkin fikir kami tidak faham bahasa Korea, jadi mereka bercakap dengan lantang. Tetapi kami faham dan kata-kata itu menghiris hati kami. Walaupun di Amerika wujud rasisme serangan lisan secara terang-terangan di tempat awam adalah sesuatu yang sukar diterima, hari perkelahan kami rosak sepenuhnya. Kami cuba tersenyum demi anak, tetapi hati kami hancur. Kejadian serupa berulang lagi. Di sebuah kedai pakaian di gedung Serbaneka, sepasang kekasih muda berbisik sambil menunjuk ke arah kami. Orang hitam nak beli baju kat sini ke? Tak padan langsung dengan mereka. Kami terdiam dan terus keluar tanpa membeli apa-apa. Sejak itu kami hanya membeli belah secara dalam talian. Trauma ini menyedarkan saya bahawa diskriminasi terhadap orang kulit hitam juga wujud di Asia, dan saya bersumpah tidak mahu kembali ke sana. Kami tidak pernah merancang untuk bercuti ke Asia lagi, sehinggalah satu kejutan berlaku. Bos saya memenangi tiket penerbangan ke Malaysia dalam satu cabutan bertuah, tetapi dia tidak dapat pergi. Dia menawarkan tiket itu kepada kami. Pada mulanya kami sangat ragu-ragu, teringat mimpi ngeri di Korea. Namun bos saya, seorang lelaki kulit putih, bersungguh-sungguh meyakinkan kami. Malaysia dan Korea adalah dua dunia yang berbeza. Semasa saya ke sana, Malaysia adalah negara yang sangat mengagumkan dengan semangat muhibbah, katanya.
Walaupun skeptikal kerana pengalaman dia sebagai orang kulit putih mungkin berbeza dengan kami, dia tetap mendesak, "Kamu pasti akan jatuh cinta dengan Malaysia." Akhirnya kami bersetuju. Isteri saya pada mulanya keberatan tetapi akur kerana cadangan bos. Kami mula membuat persediaan membaca tentang Malaysia dan belajar sedikit bahasa Melayu mudah. Namun kegelisahan tetap ada. Setibanya di Malaysia, semua kebimbangan kami ternyata hanyalah sangkaan buruk semata-mata. Pada hari pertama kami memutuskan untuk membawa anak kami ke Taman Burung Kuala Lumpur dan Zoo Negara kerana dia sangat sukakan haiwan. Untuk ke sana, kami perlu menaiki bas awam. Memori pahit menaiki bas di Korea kembali menghantui. Ketakutan didiskriminasi kerana warna kulit membuatkan dada saya sesak. Masalah pertama timbul sebaik sahaja kami melangkah naik ke dalam bas Rapid KL. Kami tidak biasa dengan sistem pembayaran tanpa tunai touch and go dan keliru dengan wang kecil. Penumpang lain sedang beratur di belakang membuatkan kami semakin panik takut dimarahi kerana lambat. Tiba-tiba seorang lelaki tempatan di belakang kami dengan senyuman mesra membantu kami. Dia menerangkan cara pembayaran dengan sabar. "Tak apa, biar saya bantu," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Dengan bantuannya kami berjaya naik. Saya mengucapkan terima kasih dalam bahasa Melayu yang pelat. Detik itu saya sedar masih ada orang yang baik di dunia ini. Namun cabaran seterusnya menanti. Bas itu penuh sesak. Kami terpaksa berdiri terhuyung hayang memegang susur tangan. Saya memeluk erat anak saya bimbang dia akan meragam dalam kesesakan itu. Seperti yang dijangka tidak lama kemudian, anak saya mula menangis. Tangisannya bergema di dalam bas yang senyap membuatkan kami sangat cemas. Kami takut mengganggu penumpang lain dan bersedia untuk turun di hentian seterusnya. Tiba-tiba sepasang kekasih muda warga Malaysia, seorang lelaki Melayu dan pasangannya bangun dari tempat duduk mereka dan menghampiri kami. "Kalau tak keberatan silalah duduk di sini," kata mereka dengan sopan. Kami terkejut dan terharu dengan pelawaan itu. Mereka memberikan tempat duduk mereka kepada kami. Bukan itu sahaja, pasangan itu malah menegur anak kami dengan ceria. "Alahai, comelnya dia. Berapa umur dia?" tanya wanita itu sambil tersenyum manis. Kami berbual seketika dan tanpa disedari anak saya berhenti menangis kerana terhibur dengan kemesraan mereka. Pengalaman ini benar-benar membuka mata kami tentang sifat sebenar rakyat Malaysia. Dari lelaki yang membantu kami membayar tambang hingga ke pasangan yang memberikan tempat duduk dan penumpang lain yang tidak merungut sedikit pun, semuanya menyentuh hati kami. Semasa turun dari bas, pasangan itu melambai ke arah anak saya, dan anak saya membalas lambaian dengan gembira. Realitinya sangat berbeza dengan ketakutan kami. Sejak kejadian itu kami merasai kehangatan sebenar Malaysia. Kami sedar bahawa Malaysia adalah negara yang sangat mesra dan penuh kasih sayang di Asia. Sepanjang percutian kami terus menerima layanan baik. Pernah sekali di sebuah restoran mama anak saya tertumpahkan air di atas meja. Semasa kami kelam kabut mengelapnya, pelanggan di meja sebelah dengan pantas datang membantu membersihkan tumpahan itu sambil berkata, "Tak apa, jangan risau." Sikap tolong-menolong tanpa mengira bangsa ini sangat mengharukan. Jika di Korea mungkin kami sudah dimarahi. Satu lagi kejadian berlaku di Pasar Seni Central Market. Saya tertinggal telefon pintar di atas rak sebuah kedai cenderamata. Semasa saya melangkah keluar, seorang wanita tempatan berlari mengejar kami untuk memulangkan telefon itu. Di Amerika barang yang hilang mungkin sudah dicuri, tetapi di Malaysia kejujuran orang ramai sangat luar biasa. Kami juga melawat menara berkembar Petronas KLCC yang megah dan Batu Caves yang menakjubkan. Pemandangan indah dan seni bina yang unik meninggalkan kenangan manis. Melihat tokong masjid dan kuil berdiri di bawah langit yang sama menyedarkan saya tentang keharmonian budaya di sini. Berjalan di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur menikmati nasi lemak dan satai, serta berinteraksi dengan penduduk tempatan yang pelbagai kaum Melayu, Cina, India, membuatkan kami berasa sangat dialu-alukan. Perjalanan ke Malaysia ini bukan sekadar percutian, ia adalah proses penyembuhan bagi kami sekeluarga. Kami belajar bahawa rakyat Malaysia melayan tetamu dengan penuh hormat dan kelembutan tanpa mengira warna kulit. Saya dan istri jatuh cinta dengan negara ini. Malah istri saya sudah mula merancang percutian seterusnya ke sini, sebaik sahaja kami pulang. Kami sangat bersyukur kerana di sini tiada diskriminasi atau pandangan sinis seperti yang kami alami dahulu. Jangkaan bos saya bahawa kamu pasti akan sukakan Malaysia ternyata sangat tepat. Apabila kami menceritakan pengalaman indah ini kepadanya, dia tersenyum puas. Kami kini bertekad untuk hidup seperti orang Malaysia, berhati mulia, ramah dan bebas daripada prasangka. Terima kasih Malaysia kerana mengembalikan kepercayaan kami kepada kebaikan manusia.